Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa kata Pakatan Harapan berpecah? Pelancaran Jentera Pakatan Harapan dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagi Pilihan Raya Negeri Johor berlangsung petang kemarin. Program ringkas itu dilancarkan oleh Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Kencana Puri di Pulai Spring Resort. Dengan pelancaran tersebut secara rasmi termeterai kerjasama 4 parti politik yang akan bertanding di Pilihan Raya Negeri Johor iaitu Keadilan, Amanah, DAP dan Muda. Johor Bangkit Maju Bermaruah dipilih sebagai tema pelancaran selaras dengan prinsip dan iltizam Pakatan Harapan untuk mewujudkan suasana masyarakat yang harmoni dan bebas rasuah demi kemajuan ekonomi di negeri Johor. Kata Anwar, wujud wahdatul fiqh iaitu satu keseragaman pemikiran untuk menuntut perubahan, menegakkan keadilan dan menolak keterlanjuran yang berlaku dalam negara. Memetik sejarah gemilang negeri Johor menerusi pemikiran tokoh budayawan Raja Ali Haji dalam Kerajaan Melayu Johor Riau Lingga yang tulisannya Tuhfat An-Nafis berbeza dengan Abdullah Munshi yang menulis tentang kebijaksanaan penjajah Inggeris khususnya Stamford Raffles. Yang menulis memaparkan keadaan pada ketika itu berbeda dengan apa yang kita baca dan dipopularkan dalam buku-buku teks tentang Abdullah Munshi yang menulis atas kebijaksanaan pemerintah penjajah Inggeris khususnya Stamford Raffles. Kata Ali Haji, satu kerajaan itu hilang kewibawaannya apabila kerajaan itu bermaharajalela, membuat apa sesuka hatinya ke atas rakyatnya mengikut nafsunya, maka akan runtuhlah kekuatan negara tersebut. Apa yang berlaku sekarang, kerajaan itu bermaharajalela. Tidak ada sistem yang mengawal keterlanjuran dan rasuah yang kita warisi sejak puluhan tahun lalu, kata Anwar. Menurut beliau, rasuah sudah menjadi endemik dan sistemik. Beliau merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara yang mendedahkan berlakunya ketirisan kerana tidak ada tekad untuk menentang rasuah dan ketirisan dalam pentadbiran kerajaan yang lalu. Ini kerana katanya apa yang dilihat rakyat tidak lain perebutan kuasa golongan elit, memunggah kekayaan dan tidak berani menentang kezaliman dan rasuah. Tidak aneh kalau rakan-rakan mengatakan Johor bangkit mencari maruah. Maruah ini satu yang sangat asasi kepada tadbir urus baik. Bila kerajaan hilang maruah dan martabatnya, maka tidak mungkin kita dapat mengangkat martabat kemanusiaan, katanya. Namun, kata Anwar, walaupun Johor negeri ketiga termaju di Malaysia, masih banyak kawasan yang mana rakyatnya miskin dan hidup tidak terbela serta menyeberang ke Singapura mencari pekerjaan. Ujar Presiden Keadilan itu, jika sekiranya Pakatan Harapan dan Muda diberi mandat, maka satu pendekatan ekonomi baharu mungkin boleh dirangka dengan melibatkan Singapura secara lebih aktif dalam membawa pelaburan memajukan kawasan terpinggir di Johor. Kita patut membina satu sistem kenegaraan Johor yang boleh menghidupkan sinergi yang kuat, memperkuatkan ekonomi Singapura, Riau, Batam umpamanya. Ini tidak berlaku di Johor hari ini kerana kepimpinan negeri tidak berupaya memikir luar daripada kerangka yang sedia ada. Untuk waktu kini, tidak boleh kita harapkan apa-apa selebihnya daripada kerajaan persekutuan, tegasnya. Seterusnya, beliau menegaskan bahawa Pakatan Harapan tidak teragak-agak menarik balik memorandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik bersama kerajaan sekiranya rang undang-undang RUU anti lompat parti tidak diluluskan pada sesi Parlimen Mac depan. Untuk waktu ini, kita tidak boleh harapkan apa-apa selebihnya dari kerajaan persekutuan. Benar ada MOU yang menetapkan beberapa peruntukan tambahan RM45 bilion untuk selesaikan masalah COVID-19, RM10 bilion masalah kemiskinan dan undi 18 yang ditetapkan. Rang undang-undang anti lompat parti mesti diluluskan sebelum akhir sesi Parlimen pada Mac. Sekiranya tidak diluluskan, maka MOU itu kita tolak. Kalau setuju, rundingan boleh diteruskan. Kalau tidak, MOU itu terbatal secara sendiri. Untuk waktu kini, tidak boleh kita harapkan apa-apa selebihnya dari kerajaan persekutuan. Benar, ada memorandum persefahaman. Dan yang pernah diulas
panjang oleh saudara Puan Eng, Memorandum Persefahaman juga telah menetapkan beberapa peruntukan tambahan 45 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah COVID, 10 bilion masalah kemiskinan untuk SMEs, undi 18 yang kita tetapkan mesti diluluskan sebelum akhir sesi lalu, dan anti-hopping law yang mesti nanti kita sampaikan bila kita bertiga bertemu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri, bahawa tidak mungkin memorandum persefahaman ini bertahan sekiranya tidak diluluskan dalam sesi parlimen akan datang yang berakhir bulan Mac. Maka itu titik tolaknya. Kalau setuju, rundingan boleh diteruskan. Kalau tidak, terbatal dengan sendirinya memorandum persefahaman dengan kerajaan persekutuan. Rang undang-undang ini mesti kita sampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa tidak mungkin MOU itu dapat bertahan, tegasnya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan Johor Aminul Huda Hassan dalam ucapan ringkas berkata, Pilihan Raya Negeri Johor memerlukan kesepakatan, kerjasama dan kesepaduan untuk menghadapi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kerana itulah Pakatan Harapan Johor bersetuju menerima MUDA sebagai rakan strategi untuk memastikan Barisan Nasional tidak kembali berkuasa di negeri tersebut. Menurut beliau, Pakatan Harapan Johor telah memberi kerjasama kepada kerajaan yang diteraju Barisan Nasional dengan bantuan Perikatan Nasional termasuk dalam belanjawan. Kami di peringkat adun-adun terus menyatakan bahawa kami sedia untuk membantu kerajaan yang ada pada waktu itu. Kami menyokong segala tindakan termasuk bajet yang kononnya dia kata bajet itu kita tidak sokong, itu satu penipuan. Beliau menafikan Pakatan Harapan menjadi punca kerajaan Johor tidak stabil sehingga terpaksa mengadakan pilihan raya negeri di negeri berkenaan. Pada 26 Januari lalu, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah bersetuju membenarkan DAP dan Amanah menggunakan logo Pakatan Harapan sementara Keadilan menggunakan logonya sendiri pada pilihan raya negeri Johor akan datang. Kehadiran semua pemimpin Pakatan Harapan pada hari pelancaran Jentera Pakatan Harapan membuktikan bahawa perpecahan di dalam Pakatan Harapan adalah dongeng Barisan Nasional sahaja. Apa yang perlu ditonjolkan ialah setiap parti harus menggemeling jenteranya untuk bekerja dengan ikhlas, matlamat biar jelas dan perancangan yang teratur. Pilihan Raya Negeri Johor bukan semata-mata untuk mengganti kerajaan yang ada tetapi untuk menjamin agar masa depan rakyat tidak lagi dikotak-katikkan oleh pemimpin yang hanya mementingkan perut mereka sahaja.